Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut nadi suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia, selamat tengah hari, selamat pagi, salam sejahtera. Berita terkini yang baru saja diambil daripada flashback berita dahulu berkenaan dengan darjat dan kebesaran yang telah diterima oleh Najib dan Rosmah Mansor ketika mereka masih berkuasa sebagai Perdana Menteri dan juga First Lady of Malaysia untuk negara Malaysia. Banyak darjah yang rupa-rupanya sudah digantung dan juga ditarik balik. Pada 10 Mei 2019, ramai rakyat Malaysia yang mungkin masih belum tahu bahawa pada hari itu Sultan Selangor telah mengumumkan untuk menggantung darjah kebesaran Najib Razak dan Rosmah Mansor. Berita penuh ini diterima daripada astroawani.com bertarikh 10 Mei 2019 dengan tajuk berita Sultan Selangor gantung darjah kebesaran Najib dan Rosmah Mansor. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah telah berkenan untuk menggantung sementara darjah kebesaran yang dianugerahkan kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan isteri beliau Datin Seri Rosmah Mansor. Dalam satu kenyataan rasmi pada hari ini, Setiausaha Kerajaan Selangor iaitu Datuk Muhammad Abin Ahmad Ahya berkata penggantungan tersebut berkuat kuasa pada 6 Mei yang lalu memandangkan kedua-dua individu berkenaan ketika ini sedang menghadapi beberapa pertuduhan melibatkan kes pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram. Itu ialah berita pada 10 Mei 2019, tetapi pada hari ini semua sudah mengetahui, seluruh dunia sudah mengetahui bahawa Najib Razak dimasukkan ke dalam penjara dan sudah menjalani hukuman penjara lebih kurang 3 minggu, manakala Datin Seri Rosmah Mansor pula juga telah dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun dan juga denda 970 juta ringgit Malaysia. Kata kenyataan itu pada bulan Mei 2019 itu, penggantungan gelaran dan penggunaan darjah kebesaran yang dikurniakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor ini akan disemak semula selepas kes dimuktamadkan di mahkamah. Dan pada ketika ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah tahu bahawa kes itu sudah dimuktamadkan di mahkamah. Persoalannya adalah, adakah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor akan terus menggantung ataupun akan bertindak menarik semula dan membatalkan pengurniaan gelaran dan darjah kebesaran itu kepada Najib Razak dan Rosmah Mansor. Kata kenyataan itu, penggantungan ini selaras dengan kuasa baginda di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor 1959 iaitu status darjah kebesaran yang berkaitan dengan konvensi yang diamalkan di negeri Selangor, kata Muhammad Amin lagi. Menurut kenyataan itu, Najib dikurniakan keahlian darjah kebesaran Seri Paduka Mahkota Selangor SPMS kelas pertama yang membawa gelaran Datuk Seri pada tahun 2004 dan darjah kebesaran Datuk Paduka Mahkota Selangor DPMS kelas kedua yang membawa gelaran Datuk pada 1992.
Rosma Mansur pula telah dikurniakan darjah Seri Paduka Mahkota Selangor SPMS membawa gelaran Datin Paduka Seri membawa gelaran Datin Paduka Seri pada tahun 2005. Apakah tindakan seterusnya daripada Sultan Sarafuddin Idris Shah Tuli Yang Maha Mulia Sultan Selangor selepas ini? Adakah akan terus digantung ataupun baginda akan mengumumkan untuk membatalkan dan menarik semula darjah kebesaran Najib dan Rosma Mansur? Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia, Daulat Tuanku. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Hurrah! Antara yang paling jijik di dunia ini ialah kalau pegang tai lah. Yang pasti. Jangan pegang tai sebab jijik. Memang jijik amat. Tapi seburuk-buruk manusia taklah sejijik sampai macam tai. Tapi ini saya mau kongsi satu berita nih. Satu berita yang mana Menteri UMNO sendiri menggelar seorang nih jijik. Jijik. Siapa dia? Tapi sebelum itu, inilah natijah akibat kalau buat perkara tak fikir panjang, ikut emosi sampai jadi tak boleh diselamatkan lagi. Okey. Lokman Nur Adam adalah nama yang memang terkenal di seluruh Malaysia. Siapa tidak kenal dengan Lokman Nur Adam? Setiap kali dia bersuara, memang ada saja yang dia kena saman. Setiap kali dia bersuara, kalau dia tidak kena saman, dia kena saman fitnah, dia kena saman macam-macam. Sama ada dia menghina mahkamah kah? Itulah Lokman Adam. Saya bukan kata Lokman Adam tak bagus, bagus dia. Tapi kadang-kadang tindakan dia ada yang membuat salah. Terbaru ini tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak pasti kalau dia sedar atau tidak, tapi tindakan dia itu sebenarnya boleh membahayakan Najib Razak. Najib Razak memerlukan sekurang-kurangnya 4 orang ini di dalam lembaga pengampunan untuk dia dapat diampuni. Tetapi entah macam mana Lokman Adam tanpa terfikir mungkin rasanya, tak sedar rasanya, yang dia hentam pula ini orang-orang penting di dalam lembaga pengampunan. Lembaga pengampunan yang wajib ada ialah pertama yang di Pertuan Agong. Kedua, menteri di tempat kesalahan itu berlaku. Siapa dia? Syahidan Kasim, Menteri Wilayah Persekutuan. Dan 2 orang lagi, 2 atau 3 orang lagi adalah rakyat sivil. Dan selalu rakyat sivil ini adalah Perdana Menteri. Dan satu lagi adalah AG. AG yaitu Peguam Negara. Masalah dia sekarang, Lokman Adam pergi hentam Perdana Menteri. Dia pergi hentam Perdana Menteri. Kedua, dia minta pula tukar Peguam Negara. Aduh, pening kepala. Kesian, sedih. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, Syahidan nih, dia menteri. Of course dia backing dia punya bos. Bos dia siapa lagi kalau bukan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sehingga Syahidan kata dia nak sebut nama Lokman pun jijik. Wah, ini tak payahlah kasih terang-terang. Tak payah kita kasih terang panjang lebar pula. Panjang lebar sudah tahu bahawa Syahidan sakit hati. Syahidan sakit hati kerana dihentamnya poster boy Barisan Nasional. Perdana Menteri, bos Syahidan. Lepas itu AG pun kena. Aduh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Tindakan bekas ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Lokman Nur Adam yang sering menjadikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai sasaran kecaman adalah tidak wajar. Demikian kata Datuk Seri Syahidan Kasim. Pertama saya mau tanya, Lokman Adam nih, kapasiti apa sebenarnya dia bercakap bagi UMNO nih? Apa kapasiti dia? Dia EJK makanan kah? Ataupun EJK peralatan? Tiada.
Dia tiada apa-apa sudah peranan dalam UMNO, tapi mulut laser dia itu tetap nomor 1. Ketua UMNO bahagian Arau itu, yaitu Datuk Seri Syahidan Kasim itu dia berkata jijik untuk menyebut individu dalam UMNO yang sebelum ini telah dipecat, tetapi diambil semula menjadi ahli parti yang sering memaki Ismail Sabri. Malah turut dipertikai jawatan yang dipegang oleh Lokman, sehingga dia boleh sesuka hati mengecam, membidas, menghentam, memaki hamun pemimpin tertinggi negara Malaysia. Kata Syahidan Kasim, saya hendak beritahu dan tidak mau sebut namanya, serta tidak perlu diketengah secara hebat. Kita pun tidak tahu dia siapa. Yang saya tahu, dia bukan EJK bahagian cawangan, tapi bercakap seolah-olah juru cakap UMNO, dan dia maki Perdana Menteri pula. Mana boleh begini? Saya rasa dia tidak wajar diberi pengiktirafan oleh mana-mana pihak, terutama oleh ahli UMNO. Katanya ketika dipetik semasa satu sidang akbar. Syahidan yang juga adalah Menteri Wilayah Persekutuan berkata, Lokman tidak harus mempersoalkan keputusan Ismail Sabri sebagai poster boy pada pilihan raya umum ke-15 nanti. MT UMNO sudah buat keputusan poster boy adalah Ismail Sabri dan tidak ubah, serta rakyat menyokong beliau. Saya rasa satu masa maafkan saya, inilah kadang-kadang berkulut lidah. Saya sampai satu masa rasa jijik hendak sebut nama orang ini kerana sering memaki Perdana Menteri, katanya lagi. Aduh. Syahidan diminta mengulas tindakan Lokman yang sering menyerang Ismail Sabri di media sosial sejak kebelakangan ini. Minggu lalu, Lokman sudah didakwa. Ini yang saya kata. Setiap kali dia bersuara, masalah untuk diri dia. Lokman sudah didakwa di Mahkamah Session atas 2 pertuduhan membuat dan memulakan satu komunikasi jelik terhadap Ismail Sabri dan juga kerajaan. Lokman 49 tahun mengaku tidak bersalah terhadap kedua-dua pertuduhan itu yang didakwa telah dilakukan melalui aplikasi Facebook atas nama profil Lokman Nur Adam Official dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain. Mengulas lanjut, Syahidan berkata, Lokman perlu dikenakan tindakan undang-undang kerana memburuk-burukkan Perdana Menteri dan institusi kehakiman. Institusi kehakiman dia pun sudah kena juga sebab dia menghina mahkamah. Tegas beliau, Lokman tidak sepatutnya mengeluarkan kenyataan dan melemparkan tuduhan liar serta tidak berasas terhadap Ismail Sabri. Lebih-lebih lagi, secara terbuka di media sosial. Apa kau dapat? Untung apa sebenarnya Lokman Adam dapat nih? Saya pun sentiasa bertanya, apa keuntungan Lokman Adam hentam Perdana Menteri? Dan saya pun bertanya juga, kenapa ahli-ahli UMNO masih lagi percaya kepada Lokman Adam? Sedangkan setiap kali dia berbicara, banyak kali kena saman fitnah. Banyak kali dia kena saman, kena dakwa di mahkamah kerana dia menghina itu ini. Tapi masih ramai yang sokong dia. Tapi hak masing-masing lah. Saya secara pribadi, saya tetap di belakang kehakiman dan saya menyokong kedaulatan undang-undang negara Malaysia. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa lepas ini, jangan terlalu banyak mau ginum, nanti bikin sakit tulang belakang. Oke, kita jumpa lagi. Bye-bye.